Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid 4 Sakura? Sehat hari ni? Sehat. Sehat alhamdulillah. Okey, cikgu pun sehat juga alhamdulillah. Ada berita baik lah, cikgu dah habis dah cikgu punya tempoh kuarantin. Alhamdulillah cikgu Cikgu dah. sehat tu. Okey, terima kasih. Cikgu pun dah habis, dah bebas daripada COVID dah, alhamdulillah. InsyaAllah cuma cikgu kena buat swab test lagi sekali untuk nak check sama ada betul-betul ke cikgu dah negatif. Tapi cikgu ambil masa sikit lah, mungkin hari Jumaat ni baru cikgu nak try buat swab test. Tu swab tak sakit kan? Tak sakit. Dia korek-korek hidung sikit je, keluar air mata jugalah. Tapi Rasa gini cikgu. apa dia? Ya, dia tak sakit. Cuma biasalah bila dah kena korek-korek hidung tu rasa geli juga, lepas tu rasa macam nak menangis jugalah. Okey, tapi sekejap je, tak sakit mana lah. Okey, so cikgu harap Pusing-pusing je. Ya, Zarif kena dah kan hari tu Okey, so Zarif dah sihat, semua dah sihat Alhamdulillah lah. Jadi kita pun tak ada apa-apa, cikgu pun syukur kita semua dalam keadaan sihat balik. Cikgu harap semua orang pun jaga kesihatan sama-sama supaya tak ada lagi yang anak-anak murid cikgu atau kawan-kawan cikgu yang kena COVID lagi lah, insya-Allah. Kita doa-doa lah semoga benda ni berakhir dengan cepat ataupun kita terkawal. Okey, pertama sekali cikgu nak tunjukkan sikit hasil kerja pada minggu lepas. Okey, so macam biasalah kena tengoklah dulu kan hasil kerja minggu lepas, betul tak? Okey, sekejap nampak tak? Air tabut. Okey, sekejap. Okey, so hari ni tarikh kita ialah 6 hari bulan September. So cikgu akan tunjuk 30 hari bulan September dulu. Okey, ada yang cikgu dah sempat tanda. Biasalah tahun 4 ni cikgu selalu lambat tanda. Selalu sebab tahun 4 ni latihan dia banyak. Cikgu sempat tanda tahun 1. Tahun 1 dengan tahun 6. Okey, tahun 4 ni memang cikgu akan tanda, jangan risau. Cuma cepat dan lambat saja. Okey, cuma cikgu pesan kepada murid yang masih lagi belum menghantar. Tapi ada cikgu dah tanda dah. Huzaifah cikgu dah tanda, Nabila cikgu dah tanda. Ya, tahniah Huzaifah 75/30. Nabila dapat markah penuh 30/30. Untuk Hazwani pun cikgu dah tanda 27/30. Tahniah. Okey, murid yang lain insya-Allah cikgu akan tanda dalam masa terdekat ni. Kepada yang masih lagi belum menghantar, tolong hantar segera. Kalau rasa Padlet tu ada masalah, hantar terus kepada cikgu. Okey, bagi tahu cikgu ni tak latihan 30 hari bulan Ogos. Saya tak boleh nak masuk, internet slow dan sebagainya lah, boleh bagi tahu. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan 2 hari bulan September, hari Khamis hari tu. Pun sama, ada yang cikgu dah sempat tanda, ada yang belum. Okey, Amza ni, tolonglah Amza kalau ada, tolonglah jaga tulisan tu bagi elok sikit. Okey, satu lagi cikgu nak pesan, bila awak ambil gambar, okey, pastikan gambar tu awak sendiri bila awak tengok awak boleh baca. Jangan awak hantar dalam keadaan cikgu dalam keadaan dia kelabu. Satu lagi, kalau boleh sebaik-baiknya lah, hantar tu biar dia dalam keadaan gambar dia menegak. Tapi kalau macam contoh Ibnu ni, dia hantar dalam keadaan melintang, tapi tak ada masalah sebab memang cikgu akan download dulu. Cikgu akan download, dan cikgu akan tanda, cikgu akan upload balik. Tapi nak lagi cantik lah kan, masuk tu biar terus dia dalam keadaan menegak. Tapi kalau dah hantar macam ni tak apa, okey je. Yang penting hantar, jangan tak hantar. Okey, tahniah lah kepada yang dah hantar ni. Cikgu akan semak masa kemudian. Ni yang cikgu dah semak. Faikah dapat 17/18. Huzaifah dapat markah penuh 18/18. Nabila Iliana dapat markah penuh 18/18. Ni yang bahagi hari tu Hasha Sofia dapat markah penuh. Hazwani pun dapat markah penuh. Syafira dapat markah penuh. Siti Nur Syafiqah pun dapat markah Mak Syafiqah 16/18 tapi still okey lah. Awak hantar tugasan, makna awak dapat lah TP4 ya. Ni TP3, TP4, ni TP3. Kalau tak hantar, so tak ada TP3. Cikgu akan bagi TP2 je. Okay, so tolong hantar. Lepas ni lagi lah kita kena hantar. Hari ni topik kita, okay, cikgu akan tunjukkan apa yang kita nak belajar hari ni Okay, agak-agak kita hari ni kita nak belajar apa? Siapa boleh beritahu cikgu hari ni kita nak belajar topik apa? Bahagia. Selesaikan masalah ke? Betul. Hari ni kita akan masuk topik yang seterusnya, iaitu menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah. Muka surat berapa? 108. Betul tak cikgu? 108 kan? Cuba cek muka surat berapa?
Tengok dalam buku My di SKP tu, muka surat berapa? Penyelesaian masalah 108. 108. Okey, betul. 108. 108. Okey. Ingat? Okey, kejap. Nanti cikgu akan sharekan kepada awak apa benda yang kita nak belajar hari ni. Assalamualaikum. Okey, okey, so hari ni kita nak belajar tentang semua orang buka muka My di SKP Matematik Jilid 2 muka surat 108. Boleh nampak tak apa yang cikgu share ni? Tak nampak. Okey, sekarang? Nampak. Okey, sekarang dah nampak. Okey, so sekarang tuliskan hari dan tarikh. Hari ni kita akan masuk, kita dah pergi ke hari apa? Hari Isnin kan? Okey, so tulis hari Isnin. Hari tu wajib tulis sangat penting. Dan juga tarikh kita pada hari ini iaitu 6 hari bulan September 2021. Okey, untuk pengetahuan awak, hari ini kita akan fokus kepada tahap penguasaan 4 dan tahap penguasaan 5. Jadi, kalau awak boleh jawab soalan ni, okey, ada soalan yang cikgu akan jawab sama-sama. Ada soalan yang cikgu nak awak kira sendiri. Sebab cikgu tengok soalan ni banyak, ada 12 soalan. Jadi cikgu tak nak bincang semua. Cikgu nak awak mengira sendiri. Macam mana awak nak kira. Ingat balik macam mana cikgu ajar sebelum ni. Kalau tambah macam mana. Kalau terlebih kena tolak benda tu kan. Kalau darab pula macam mana. Baki kena pinjam bawa pergi sana jadi macam mana. Kena ingat balik apa yang cikgu ajar sebelum ni. Kalau awak lupa, awak tengok balik video-video yang kita belajar sebelum ni. Untuk awak nak jawab soalan penyelesaian masalah. Siapa yang boleh jawab soalan penyelesaian masalah ni, awak layak dapat TP 4 dan TP 5. So nanti cikgu akan upgrade lah awak punya TP. So kalau nak dapat bagus, kena tengok latihan ni sama-sama dengan cikgu dan jawab sama-sama. Okey, 4.6 penyelesaian masalah. 4.6.1 menyelesaikan masalah berkaitan masa dan waktu dalam situasi harian. Okey, sebelum cikgu pergi kepada pelajaran hari ni, cikgu nak awak tengok dan imbas semula kita punya teknik Sidocis. Ingat lagi tak Sidocis? Ingat lagi tak Sidocis? Cikgu pernah ajar itu. Ni cikgu punya kawan ni. Masa kita belajar topik wang hari tu, kita belajar Sidocis. Single line, double line, circle, square. Ingat lagi tak? Tak ingat dah? Lupa dah? Semua dah nyanyuk dah? Okey, tak apa. Kita tengok balik semula. Apa benda yang cikgu ajar hari tu Okey. Hari ini cikgu nak share tentang inovasi yang cikgu pernah buat, iaitu ini adalah Sidocis. Okey, apa itu Sidocis? Sidocis tu dia stand for SI itu single line, DO itu double line, CI itu circle, and the last letter is S untuk square. Apa guna benda-benda tu? Okey, apa gunanya? Okey, single line itu digunakan untuk kita gariskan maklumat yang ada dalam soalan. Kita gariskan maklumat yang diberikan dalam soalan single line. Double line tu kita guna untuk kita gariskan kehendak soalan. Double line. Kita cari dalam soalan tu kalau ada kata kunci untuk sesuatu operasi. Kata kunci kita bulatkan. Yang membantu kita untuk mengenal pasti sesuatu formula. Formula atau operasi yang kita nak guna. Last sekali ialah square. Bagi perkataan yang membantu kita ataupun perkataan yang ada syarat yang dikenakan dalam soalan tersebut. Okey, so nanti cikgu akan bagi tahu lebih lanjut. Alright, thank you. Okey, ini adalah konsep dipanggil sebagai Sidocis. So ingat balik semula, C adalah single line. Single line tu maksudnya adalah satu line menunjukkan maklumat yang ada dalam soalan tu. Okey, bukan semua boleh pakai Sidocis lah. Ada yang tak boleh, ada yang sebenarnya direct je terus jawab. Okey, soalan panjang-panjang lah kita akan guna Sidocis. Okey, kemudian double line untuk kehendak soalan. Maksudnya soalan tu nak apa? Dia nak apa? Masa tamat, masa mula, tempoh masa ataupun jumlah, tu semua dia akan tanya. Okey, kemudian
bulatkan, circle. Circle ialah kita akan bulatkan kata kunci. Contohnya jumlah, baki, yang tinggal, lebih muda, lebih tua. Itu semua adalah kata kunci. Okey, seterusnya adalah perkataan S, square. Square tu bermaksud kita akan petakkan syarat dia. Contoh dia nak masa dalam apa? 24 jam ke? Sistem 12 jam ke? Kita kena tahu syarat dia. Sebab soalan dia nak apa? Jawapan dalam unit apa? Itu semua adalah syarat. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 1 Okey, semua orang tengok soalan nombor 1, kita jawab sama-sama. Okey, Raja 1 menunjukkan waktu Huzaifah pulang dari sekolah. Okey, semua orang gariskan perkataan pulang dari sekolah. Ini adalah maklumat. So cikgu gariskan 1. Pulang dari sekolah. So kalau pulang dari sekolah ni pagi ke petang ke petang ke atau malam? Selalunya Petang. petang kan. Mana ada orang balik sekolah malam? Selalunya petang. So maknanya dekat sini ada perkataan PM. So mesti dia petang lah kat situ. Okey, so sekarang ni kita tengok waktu Huzaifah pulang dari sekolah ialah 1:22 PM. 1:22 PM. Ini sistem apa? Siapa boleh tahu cikgu? Ini sistem apa? 12 jam ke 24 jam? Sistem apa? 12 jam. Betul, sistem 12 jam. Kalau ada PM, kalau ada PM itu semua adalah sistem 12 jam. Okey, cuba tengok soalan nombor 1. Nyatakan waktu Huzaifah pulang dari sekolah dalam sistem 24 jam. So cikgu petakkan. Okey, cikgu petakkan sistem 24 jam sebab ini syarat dia. Syarat S square kan. Sistem 24 jam. Okey, macam mana kita nak dapat jawapan dia? Apakah jawapan dia? Siapa boleh tahu cikgu? Siapa ingat? Macam mana nak ingat ni? Macam mana nak kira ni? Ni dah PM ni, dah tengah hari. So, kena buat macam mana? Kena buat apa? Cepat. Siapa nak jawab ni? Ibnu, ada idea? Ni jam berapa? Mesti ada jam kan? Betul tak? Sistem 24 jam mesti ada jam, betul? JAM, dah tak ingat ke ni? Cepatnya lupa. Jam berapa? Nabila, Natalia, mana ni? Senyap je ni. Bagilah jawapan. 0122. 0122. Adakah anda pasti itu bukan pagi ke? 0122. Cikgu cakap kalau pas meridian buat apa betul dengan tak? 1? Kalau cikgu cakap kalau AM kita tak payah buat apa-apa. Kalau pas meridian kita kena buat apa dengan 1 ni? Dah lupa dah. Semua dah lupa. Kena tambah apa? Lupa dah. Tambah apa-apa? Tambah 12. Dah tak ingat dah. Habis dah semua, dah masuk ke laut dah semua. Kan cikgu kata, ni kan petang. Petang adalah pas meridian. Pas meridian kan kena tambah 12. Betul tak? So jam berapa ni? Dah tak ingat dah. 1, 2, 2 tambah 12. Berapa? Cepat. Berapa jawapan dia? Kita semua malu-malu nak jawab ni. Cepat. 2 tambah 0. 2. Betul? 2. Sini. 2 juga. 1 tambah 2. Kan kita pernah belajar itu. Dah tak ingat dah ke? 3. 3. Okey. Okey, 3. Tulis 3. Kemudian 1. Betul tak? So maknanya jam berapa? Semua dah lupa dah ni. Cepatnya lupa. Jam 13. Ya, kan kita pernah belajar ni dulu. Bila dia pas meridian, kena tambah 12. Betul tak? Jadi maksudnya jawapan dia ialah jam 13.22. Yang kita pernah buat kuis hari tu. Maksudnya Huzaifah balik jam 13.22. Mana boleh jam sifar 1? Kalau jam sifar 1.22 itu jam 1 pagi. Takkan Huzaifah balik sekolah pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi tu dah tidur dah.
Semua orang duk kroh-kroh dah mimpi. So pukul 12 ni tambah 1 jadi 13. So jam 13.22 adalah pukul 1 petang. 1.22 petang. Okey, soalan seterusnya, soalan B. Tuliskan jawapan anda pada soalan A dalam perkataan. Soalan kata nak dalam perkataan. So cikgu pun gariskan ni. Syarat dia nak dalam perkataan. Okey, macam mana nak tulis ni? Takkan nak eja pun tak kerti. Macam mana nak tulis? Eja lah jam. J-A-M, jam. Ni macam nak sebut ni? Ni apa ni? 1-3 ni apa dia? 1-3 ni kita sebut apa? 3 apa? 1. 3-1. 3 apa? 13. 13. Satu dia lah 11. Takkan nak tulis bahasa Melayu pun semua dah lupa ni. Berapa lama tak pergi sekolah ni semua dah hilang habis semua dah. Nak nombor 13 pun tak kenal dah. Aduh, habis masuk jam 1 awak ni. Jam 13. 13 berapa? Yang belakang ni? 22. 22. Tulis lah. Okey, tulis. Jam 13.20. 22. Okey, bagus. Jam 13.22. Tulis elok-elok terutama sekali si Amza ni. Amza, tolong tulis lawa-lawa sikit Amza tulisan awak tu. Kadang-kadang tulisan awak tu cikgu pening kepala nak baca. Tulis lawa-lawa sikit. Macam Nabila bagus. Tulisan awak sangat kemas. Teruskan Nabila. Nabila ada dalam ni. Okey, Uzaifah pun sama. Tulisan kemas. Okey, sana tulisan kemas ni maka akan okey lah. Cuma kadang-kadang bila tak boleh jawab tu maka rendah sikit. Kena pandai jawab ni. Yang ni jam 13.22, jam 13.22 dalam perkataan. Okey, selesai. Dapat dah 2 markah. TP 4. Okey, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan 6 keping kad yang menunjukkan masa. Okey, yang pertama jam 1.20. Ni atas. Jam 1.20. Yang kedua jam 13.20. Yang ni 12.20 AM. Yang ni 1.20 PM. Jam 0.20. Yang ni jam 1.20 AM. Okey, kat sini ada bercampur aduk. Ada sistem 12 jam, ada sistem 24 jam. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. Cikgu akan guna warna merah dengan warna biru. Okey, sekarang cikgu nak tanya. Jam 1.20. 12 jam ke 24 jam? Jam 1.20. Ni yang cikgu tunjuk ni. Tolong seorang bagi komen. 24 jam. 24 jam. Okey, cikgu bulatkan dengan warna merah. 24. Okey, good. Okey, sekarang seterusnya. Jam 13.20. 24 jam ke 12 jam? 24 jam. 24 jam. Cikgu bulatkan dengan warna merah. Okey, seterusnya. Jam 12.20 AM. 12. 12 jam. Tengok. Sistem 12 jam, dia mesti ada AM, ada PM. Kemudian dia tak ada jam dekat belakang dia, depan dia. Itu kena kenal tu. Kalau ni tak kenal, okey, cikgu akan guna warna. Warna merah ni sistem 12 jam, 24 jam. Warna biru ni untuk sistem 12 jam. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. 1.20 PM. 12 ke 24? Ya. 12. Aku pula 24. 12. Okey, jam 00.20. Jam 00.20. 24 jam. Sebab ada perkataan 24 jam. Nampak tu? Ada JAM. JAM dekat depan mesti 24 jam. Okey, yang terakhir. 1.20 AM. 1.20 AM. 12 ke 24? 12 jam. 12 jam. 12 jam. Okey, seorang kena bagi respon. Jangan cikgu seorang-seorang je. Okey, so banyak dekat sini cikgu telah pun membulatkan warna merah untuk sistem 24 jam, warna biru sistem 12 jam. So dekat sini sebenarnya warna merah dengan warna biru ni mereka ni sebenarnya ada padanan. Padanan tu maksudnya ada pasangan.
Okey, so sekarang ni soalan A dia kata padankan kad masa yang sepadan. Maksudnya mana yang mempunyai masa yang sama. Okey, sekarang kita tengok yang pertama sekali. 1:20 PM. Mana satu kawan dia? Sebut. Mana satu kawan dia ni? 1320. Jangan sebut yang tu, salah. Sebut tu salah, jawapan betul. Sebut salah. Sebut yang betul. Jam apa? Jam 13.20. Okey, baru betul. Sebut kena betul ya. Awak punya jawapan tu betul. Memang betul 1320. Tapi kena sebut dengan betul. Sebutnya ialah jam 13.20. Sebut kena betul. Jangan sebut salah. Okey, so gariskan. Senang je ni. Okey, seterusnya soalan yang kedua. 12:20 AM. Mana satu? 12:20 AM. Mana satu? Sebut. 00:20. Kita sebut sifar 20. Jam sifar 20. Okey, gariskan. Okey, ni kalau tak tahu ketuk kepala lah ni. Soalan yang terakhir. 1:20 AM. Mana satu jawapan dia? Jam, sebut. Jam 1:20. Kita tak, jangan sebut jam sifar 1. Ya, jam 1 terus. Okey, terima kasih Zarif. Terima kasih yang jawab juga. Okey, so dah siap dah. Okey, cuba awak tengok Kalau PM, cuba tengok 1:20 PM, dia mesti jadi 13. Kenapa jadi 13? Sebab dia PM. Cikgu dah cakap, PM ni adalah past meridian. Past meridian kena tambah 12. Sebab tu lah bila cikgu tambah 12, dia jadi 13. Tengok. Dapat tak jawapan yang sama? 13:20. Sebab dia PM. PM ni adalah past meridian. Past meridian mesti tambah 12. Okey, cuba tengok yang ini pula. Yang ni AM. AM adalah sebelum past meridian. Sebelum tengah hari. Jadi dia memang sebelum tengah ni memang pagi ni. 12:20 AM. Maksudnya dia masih lagi kosong. Lepas tu dia tulis 0020. Manakala yang ini pun sama. 1:20 AM adalah waktu pagi. 1:20 pagi. Jadi sebab tu dia jadi 01:20. Dia macam tu. Awak kena tahu. Kalau PM tambah 12. Sebab tu dia jadi 13 tu. So kena kenal. Macam tadi ramai yang salah lagi. Tak boleh nak kenal tu. Okey, dah selesai. Dapat 3 markah. Okey, soalan B. Zarif memilih satu kad masa dalam sistem 12 jam. Tengok soalan kata dia pilih kad 12 jam Jangan salah pilih kad. Orang kata sistem 12 jam. Dia pilih sistem 12 jam. Bukan 24 jam. Yang mungkin menunjukkan waktu dia makan tengah hari. Dia makan tengah hari. Apakah kad itu? Kad apa dia guna? Kad apa yang menunjukkan masa Zarif makan tengah hari tu? Bagi tahu cikgu. Siapa nak bagi tahu? 1:20 PM ke? 12:20 AM ke? 1:20 AM? Dia kata sistem 12 jam Jangan ambil yang ini. Ini salah. Mana satu? Cepat. 1:20 PM. Yes, jawapannya ialah 1:20 PM. Ini kan tengah hari. 1:20 PM. Ini cikgu tolong sikit je ni. So maknanya dekat sini Zarif makan pada 1:20 tengah hari atau PM. Kena pilih sistem 12 jam. Siapa pilih yang ada JAM salah. Sebab soalan kata nak 12 jam. Tu cikgu kata bulatkan kata kunci. Soalan kata tengah hari. Maklumat. Sistem 12 jam. Syarat dia kata mesti 12 jam. Sebab tu orang suruh buat sidocis tu. Kalau awak tak buat, main jawab je, tak ada bulat apa pun tak ada. Itu yang awak tak dapat jawapan tu, tak faham. Sebab tak garis, awak tak faham. Awak tak garis kata kunci semua tak ada buat. Macam mana nak dapat jawapan? Okey, terutama sekali murid yang pandai. Dalam kelas kita ada murid yang pandai. Mesti buat sidocis tu. Okey, soalan seterusnya. Soalan 3. Okey, kali ni cikgu akan buat bentuk lazim sahaja. Awak yang akan buat jalan kerja. Okey, cuba tengok soalan nombor 3. Khalif berumur 10 tahun 5 bulan. Ni umur Khalif. So, cikgu akan gariskan ni. Sebab ni adalah maklumat pertama. Perbezaan umur Khalif dengan kakaknya
Kalishah ialah 6 tahun 3 bulan. So cikgu gariskan maklumat yang kedua. Okey, sekarang kita nak okey, berapakah umur Kalishah dalam tahun dan bulan? So dia kata umur Kalishah. So ini adalah double line sebab soalan kata kehendak soalan mesti double line. Okey, cikgu doublekan line. Dalam tahun dan bulan adalah syarat, betul tak? Syarat mesti petakkan. So petakkan tahun dan bulan. Mesti buat benda ni. Okey, bila buat macam ni baru kita tahu. Oh, jawapan nak tahun dan bulan. Umur Kalishah. Kalishah ni pula kakak. Nampak cikgu guna perkataan kakak. Jadi cikgu akan bulatkan perkataan kakaknya. Okey, siapa nak cikgu nak beritahu awak. Bila sebut kakak, guna operasi apa? Tambah ke tolak? Tambah. Kenapa tambah? Kenapa bukan tolak? Sebab tadi ada beza. Beza bukan tolak ke? Cikgu nak tanya. Saja nak tanya siapa yang faham. Kenapa guna tambah? Jawapan dia betul tambah. Kenapa tambah? Kenapa bukan tolak? Padahal kat sini ada beza. Bukan cikgu cakap ke dulu kalau beza tolak? Siapa boleh jawab? Cepat. Cikgu nak tahu ni. Siapa boleh jawab ni cikgu bagi makan lebih ni? Salah tak apa. Bukan cikgu nak marah pun. Paling marah pun marah je. Bukan boleh tampar ke pukul ke awak. Tak boleh nak buat apa-apa. Cikgu hanya boleh tegur je. Cepat. Jangan takut. Siapa nak try? Kenapa kena tambah? Kenapa bukan tolak? Cikgu nak tahu. Siapa boleh? Lagi. Sebab apa? Sebab Umur kakak dia lagi. lagi tua. Betul. Bila sebut kakak, kakak ni lagi tua. Kalishah ni lagi tua daripada Khalif. Bila sebut lagi tua, bermaksud umur dia lagi banyak. Bila lagi banyak, mestilah kena tambah. Takkan nak tolak. Kalau kita tolak, nanti dia jadi lagi muda. Takkanlah kalau tolak, kalau kita tolak 10 tolak 6, 4. 5 tolak 3, 2. Takkanlah kakak dia umur 4 tahun 2 bulan. Ya Allah, kakak dia baru 4 tahun. Tak logik lah kan. Sebab tu kita kena faham kat situ. Bila kita sebut kakak, maksudnya dia lagi tua. Walaupun ada perkataan beza. Jangan ingat, oh beza je mesti tolak. Tak. Beza tak semestinya tolak. Ada kalanya tolak. Ada kalanya sebenarnya kena tambah. Kita kena faham. Beza ni bermaksud berapa perubahan umur tu. Bermaksud berapa jarak umur tu. Jadi kita guna operasi tambah. Cikgu bebel banyak sikit ni. Okey, gunakan ladang kambing. Lupa. Jangan lupa tu. Kalau lupa ni ketuk kepala ni. Okey, tulis kat situ tahun. Okey, kemudian bulan. Ingat lagi kan? Okey, kemudian masukkan nombor. Cikgu dah pernah kata masukkan nombor. Mana tahun, mana bulan. Oh, ni 10 tahun. 5 bulan. Awak cakap tadi tambah. Okey, tambah 6 tahun 3 bulan. Okey, sekarang dah selesai. Ini kacang goreng je ni. Ini kalau tak boleh jawab ni, tak tahulah. Dah siap dah. Buatlah sendiri. Apa jawapan dia? Tengok bulan tak boleh lebih pada 12 kan. Tapi bila awak tambah, lebih tak 12? Tak lebih. So kalau tak lebih, tak apalah. Okey lah tu. Inilah jawapan last je. Ni senang sangat. Siapa tak boleh jawab ni, tak tahulah. So berapa dia? Tulis kat situ. Umur Kalishah ialah. Cari sendiri jawapan dia. Siapa boleh tahu cikgu apa jawapan dia? Umur Kalishah berapa? 8 bulan. Okay, very good. Tulis jawapan dia. Umur Kalishah ialah berapa tahun, berapa bulan. Kira sini cikgu tak nak bagi tahu. Kalau cikgu bagi tahu nanti semua dapat markah bagus. Awak kira lah sendiri. Ini kacang goreng di alam semesta. Kalau tak boleh juga tak tahu. Okay. Soalan seterusnya. Soalan 4. Ini kita belajar menggunakan jam. Dulu kita pernah belajar dah hari tu. Cuma kali ini awak diberi pilihan. Tapi untuk soalan ini susah sikit. Sebab waktu mula dengan waktu tamat dia jauh. So memang kena guna formula. Okey, cuba tengok 4. Gambar di sebelah menunjukkan waktu mula dan waktu tamat Iman membuat ulang kaji mata pelajaran matematik pada suatu malam. Berapakah tempoh masa? Okey, cikgu gariskan kehendak soalan. Soalan kata tempoh masa. Ingat lagi tak formula tempoh masa? Kita pernah belajar hari tu. Mesti tak ingat ni. Mesti dah lupa ni. Tempoh masa. Cepat.
Siapa ingat apa guna operasi apa? Dalam jam dan minit. Okey, so maknanya soal syarat dia kena petak kan. Jam dan minit. So maknanya dia punya mesti guna jawapan mesti jam dan minit. Iman membuat ulang kaji itu. Okey, macam nak buat ni? Siapa dia beritahu cikgu guna operasi apa? Hari tu kita pernah belajar. Tolonglah bagi idea sikit. Janganlah cikgu bagi jawapan je. Cepat. Kita nak guna operasi apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Tengok saja dapat jawapan. Cepat. Seorang. Siapa boleh bagi jawapan? Boleh bagi cadangan. Macam mana nak buat ni? Kalau keluar soalan ni peksa macam nak jawab? Takkan nak tengok je. Cepat. Kena guna operasi apa? Cuba tengok balik dalam buku modul Madi SKP tu. Kita pernah belajar ni. Tempoh masa macam mana. Nak cari maksudnya berapa lama Iman ni belajar. Iman ni dia start belajar 8.5 minit. Cuba tengok jam ni Okay, kita tuliskan masa Iman belajar dulu. Okay, Iman belajar pada jam 8. Okay, 8.5 minit PM. Malam kan dia belajar kan? Nampak ni suatu malam. Mestilah PM. Kemudian dia habis belajar pukul 10. Titik 40. Ni kan 8 ni dekat panjang kan? So 40 PM. Macam tu. Okey, cikgu dah cakap bila nak buat apa-apa mesti kena tukar kepada sistem 24 jam. So kita akan tambah dengan 12. Ini pun tambah dengan 12. So dia akan jadi macam mana? JAM 8 tambah 12 ialah 20 kan? So 20.05. Mesti guna yang warna hijau ni. Yang ini pula JAM 10 tambah 12 ialah 22. 40. Macam tu. So bila kita nak masuk dalam ladang kambing, mesti pakai sistem 24 jam. Okey, so macam mana kita nak kira ni? Guna ladang kambing kan? Air senyap je ni semua ni. Kenapa ni? Takut sangat ke? Macam lah Cikgu Osman nak makan awak. Cikgu nak tanya guna operasi apa? Tambah ke tolak? Darab. Nak darab dengan apa? Nak darab dengan 10? Datang dari mana 10 tu? Tambah. Nak tambah. Okey, kalau tambah. Cuba awak tengok balik dalam My DSKP Maths. Cuba awak tengok balik. Cikgu tak nak bagi jawapan. Awak ni kalau cikgu bagi jawapan, awak salin je. Cuba tengok muka surat 76. Semua orang tengok balik. Yang ada formula cikgu ajar itu. Muka surat 76. Latihan 3. Kira tempoh masa menggunakan rumus pengiraan. Guna operasi apa? Cikgu tulis kat atas tu. Tambah ke tolak? Tengoklah buku My DSKP awak. Tambah. Tambah. Kau tengok muka surat mana ni kakak? 76. Cuba tengok My DSKP muka surat 76. Okey, tempoh masa sama dengan apa dia? Tolak. Tolak. Tempoh masa, cikgu tulis pendek je Tempoh masa, masa tamat tolak masa mula. Ini formula dia yang paling penting. Ni tempoh masa ialah masa tamat tolak masa mula. Barulah betul. Mana boleh tambah. Okey, sebab dia kata tempoh masa. Tempoh masa ni bermaksud berapa lama Iman ni belajar. Okey, sekarang kita masukkan nombor dia Okey, masukkan nombor mesti ambil yang warna hijau ni. Kena tukar dulu kepada sistem 24 jam. Cuba awak tengok. Cikgu tulis dekat muka surat 76 tu. Cikgu kata, tukarkan kepada sistem 24 jam. Atas sekali. Muka surat 76. Mesti guna 22.35 tolak 22.15. Nampak tak cikgu buat kat atas tu? Mesti guna sistem 24 jam. Tak boleh ambil yang warna merah ni. Warna merah ni salah. Mesti ambil warna hijau ni. So cikgu ambil mana masa tamat. Oh, masa tamat 22.40. Tulis 22.40. Masa mula
20.05. Tolak. Baru boleh tolak. Okey, sekarang kita tolak. Ini kalau tak kerti tolak ni tak tahulah. Tolak sama-sama. 40 tolak 5 tak boleh. Pinjam. Dapat 3. Sini dapat 10. 10 tolak 5 berapa? 10 tolak 5. Cepat seorang. Takkan 10 tolak 5 pun cikgu nak bagi tahu jawapan. 10 tolak 5 berapa? 5. Okey. Cikgu garang sikit lah. Biasalah. 3 tolak 0. 3. Okey. 22 tolak 20. 2. Okey. So maksudnya jangan letak jawapan macam ni. Tulis dekat situ. Kita kena tulis 3 titik. Maksud oleh itu masa Iman ulang kaji ialah macam mana tulis? Macam mana tulis? 2 apa tu? 2 tu 2 apa ni? 2 ayam, 2 kambing. 2 apa ni? 2 apa? 2 jam. 2 jam 35 minit. Kena tulis jawapan ni. Yang warna biru dengan warna hitam ni. Kalau tak tulis, tak dapatlah 1 markah. Nak dapat 1 markah kena bagi tahu. 2 jam 30 minit. Maksudnya Iman ni belajar buku belajar matematik 2 jam 35 minit. Tu maksud dia. Kena bagi tahu. Ni soalan nanti P4 ni cikgu tolong. Okey, soalan seterusnya. Ingat tempoh masa ialah masa tamat tolak masa mula. Ingat balik. Jangan lupa. Ayo, Ina dek. Dia kalau keluar soalan periksa, tak boleh nak jawab. Habislah. Lepas tu cikgu bagi gambar ni. Okey, soalan seterusnya. Soalan 5. Rajah di sebelah menunjukkan usia sebuah jam dinding dan sebuah mangkuk antik. Usia mangkuk antik adalah 5 kali. Tengok dia cakap apa? 5 kali tu. Cikgu bulatkan perkataan 5 kali ni. Kalau tak tahu perkataan kali ni, tak tahulah apa maksud ni. Apa 5 kali ni? Usia jam dinding itu. Hitung usia dalam mangkuk. Dalam tahun mangkuk antik itu. Tengok cikgu pun dah cakap awak mangkuk. Tak pasal-pasal je. Okey, bukan awak mangkuk. Maksud cikgu tak sebut. Okey, dalam tahun. Ini adalah syarat dia, kan? Syarat dia ialah dalam tahun. Maksudnya jawapan dia nak dalam tahun sahaja. Dia tak nak ada dekad, tak nak ada benda lain. So sekarang ni ada perkataan kali. Siapa boleh tahu cikgu? Kali tu apa dia? Tambah, tolak, darab. Yes, darab. Tahu pun. Kan kita masih sebut 1 kali 2, 2 kali 2, 4 kali tu maksudnya darab. Okey, bermaksud dekat sini dinding tu dia dah bagi tahu dah 4 dekad 8 tahun. Jadi usia mangkuk antik adalah 5 kali usia jam dinding. Bermaksud jam mangkuk antik ni lagi lama daripada jam ni. So kena guna operasi darab. Betul lah darab. Okey, kenalah buat ladang kambing. Kan dah pernah belajar ladang kambing, mesti buat ladang kambing. Okey, kecuali bahagi. Bahagi tak boleh buat ladang kambing lah. Dia kena buat bentuk lazim biasa. Okey, so kita tulislah dekat sini dekad dan juga tahun. Tulis nama pendek pun tak apa. D dengan T, cikgu faham. Okey, masukkan nombor dia. Nombor dia ialah 4 dekad 8 tahun darab dengan 5. Okey, kemudian gariskan. Okey, cikgu tolong sikit je ni. Nanti awak selesaikan sendiri lepas ni Okey, kita selesaikan. Okey, guna sifir 5. Takkan sifir 5 tak tahu. 8 darab 5 berapa? 8 darab 5. 40. Okey, 40. Semua orang letak 40. Seorang je cakap, yang lain semuanya takut. Tengok Mawi marah ni nak pergi ke jalan sana. Jawab je, tak apa kan nak marah pun. Okey, seterusnya 4 darab 5. 4 darab 5 berapa? 20. 20. Okey, letak 20. Okey, soalan dia cikgu cakap hitung usia dalam tahun sahaja. Okey, kalau awak tengok dekat sini tahun jadi 40. Kita pernah belajar dulu 1 dekad sama dengan 10 tahun. Ni semua orang tahu kan? Jadi, dalam rumah tahun ni dah terlebih 40. Terlebih sangat-sangat. Cikgu kata tak boleh lebih daripada 10. 10 pun tak boleh. Paling besar 9.
Tapi dekat sini dah lebih 40. Nak kena buat apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Nak kena buat apa dengan 40 ni? Siapa ingat? Kita baru belajar hari tu. Minggu lepas. Tolak. Tiga dekat. Okey. Tolak. Okey, tapi nak tolak berapa? Tolak 3 dekad ke tolak 4 dekad terus? Tadi 4 dekat. 4 dekad. Ibnu tadi cakap tolak 3 kan. Sebenarnya Ibnu kita ambil 4 dekad Ibnu sebab 4 dekad tu 40 tahun. Okey, kita ambil 40 terus. Bila tolak 40 kita akan tambah 4 dekad. Macam tu. Okey? So kita dapat 4 dekad. Okey. So kita pun garislah. Macam tu. Okey, cuba selesaikan. Ini 40 tolak 40, kosong habis. 20 tambah 4. 20 tambah 4 berapa? 24. Tu dia 24. Tapi yang ini 24 dekad. 24. Okey, Cikgu Asmawi cakap, cikgu nak dalam tahun sahaja. Cikgu tak nak dekad. Ini 24 ni, 24 dekad. So kena buat apa? Siapa ingat kena buat apa? Tukar kan? Besar kepada kecil. Darab berapa? Siapa boleh tahu? Darab berapa? Darab 10. Darab 10. Okey, selesaikan sendiri. 24 darab 10 sama dengan berapa? Cari sendiri jawapan dia. So inilah jawapan dia. Cikgu dah tolong dah. Okey, kalau awak jawab sampai sini saja 24 saja, awak dapat 1 markah saja. Kenapa? Sebab awak tak jawab soalan. Soalan cakap nak tahun. Dia tak nak dekad. Dia nak tahun. So awak kena tukarlah 24 dekad ni kepada tahun. Macam tu. Cikgu, kalau saya tak buat tambah 40, tolak 40 ni boleh tak? Boleh. Saya ambil je biru ni terus. Saya buat 20 dekad ni, saya tukar kepada tahun. Kemudian saya tambah dengan 40. Boleh tak? Boleh. Dia setengah buat macam tu. Terpulang lah. Okay, carilah berapa jawapan dia. 24 dekad sama dengan berapa tahun. Okey, siap dah kat situ. Okey, cikgu tak nak bincang dah soalan nombor 5. Okey, next soalan nombor 6. Okey, jadual 1 menunjukkan tempoh masa yang diambil oleh 2 orang murid untuk menyiapkan satu projek minggu sains dan matematik, minggu STEM. Darwissyah 2 minggu 4 hari kurang daripada Haris. Okey, cikgu gariskan perkataan kurang. Ada sebab ni cikgu gariskan perkataan, cikgu bulatkan perkataan kurang. Kenapa cikgu bulatkan? Saya boleh beritahu cikgu kenapa kurang ni cikgu bulatkan? Kurang ni ada maksud tak? Kurang ni ada maksud tak? Tolak. Bagus. Guna operasi tolak. Saja je cikgu nak tengok siapa boleh faham. Okey, daripada Haris. Okey, Haris pula 51 hari. Haris siap 51 hari. Okey, soalan cakap. Okey, soalan ni silap ni sebenarnya ni. Nyatakan tempoh masa dalam minggu dan hari yang diambil oleh Haris. Bukan Haris sebenarnya. Betul kan? Jawapan dia kat sini Darwissyah. Dia suruh cari. Betul. Sorry. Betul, soalan ni betul. Okey, nyatakan tempoh masa dalam minggu dan hari yang diambil oleh Haris untuk menyiapkan projek itu. Maksudnya Haris ambil masa 51 hari. Okey, waktu dia 1 markah je. Okey, 51 hari. Dia nak jawapan dalam minggu dan hari. Siapa boleh tahu cikgu guna operasi apa ni? Tukar unit ni. Siapa ingat? Hari besar ke kecil? Hari besar ke kecil? Hari kecil. Kecil. Tulislah huruf K. Minggu besar ke kecil? Minggu besar ke kecil daripada hari? Besar. Tulislah huruf B. B tu bahagi ke darab? Bahagi. Bahagi, pandai. Nak bahagi berapa?
Bagi 1 ke, bagi 7 ke, bagi 12 ke, bagi 24 ke, bagi 16 ke, bagi berapa? Betul dah bagi tu. Bagi berapa? Bagi 7. Bagus. Kenapa 7? Sebab 1 minggu sama dengan 7 hari. Sebab itulah kita bahagi dengan 7. Okey, sekarang kita bahagi dengan 7 Okey, so kita tulislah 51 bahagi 7. Guna sifir 7. 7 darab berapa dapat 51? Tak ada kan? 7 darab berapa dapat 51? Paling dekat ialah 49. 7 darab berapa 49? 7 darab seorang tak jawab lah. 7 darab berapa? 7 darab 7. Tengok sifir. Kata hafal sifir. Dapat markah tinggi-tinggi semua. 30. Cikgu tengok markah awak tinggi-tinggi. Hebat orang ni sifir. Tapi betul ke awak menghafal sifir? Kalau hafal sifir mesti boleh jawab. 7 darab 7, 49. Tolak kan? Berapa baki dia? Baki dia ialah 2. Betul tak? 2 kan? Kalau tak kerti pinjam lah. 1 sini 11. 2. Okey. So sebenarnya jawapan dia berapa minggu berapa hari? Tulis. Berapa minggu berapa hari? Dah dapat jawapan ni. 2 minggu 14 hari. Takkan 2 minggu pula. Apa dia dekat atas ni? Ni kat atas ni. 2 minggu 2 hari. 7 lah. 7 kat atas kan? 7 lah kat atas. 7 minggu 2 hari. Itulah jawapan bagi masa yang Haris gunakan untuk siapkan dia punya projek. Haris mengambil masa selama 7 minggu 2 hari. Okey, baru kita tengok soalan B pula. Hitung tempoh masa dalam minggu dan hari yang diambil oleh Darwishah. Soalan suruh cari Darwishah dalam minggu dan hari. Okey, untuk menyiapkan projek itu. Okey, maksudnya dekat sini dia suruh cari Darwishah. Darwishah ni bukan 2 minggu 4 hari, bukan. Dia cakap kurang, jadi kena guna operasi tolak. Tapi nak tolak dengan siapa? Selalu beritahu cikgu. Apa tolak dengan apa? Okey, buat ada kambing dulu. Okey, sini minggu, sini hari. Okey, kita nak tolak. Okey, kita tahu tolak. Tapi nak tolak dengan nombor mana? Kita dah dapat dah tadi. 2 minggu 2 hari. Yes, bagus. Kita ambil lah nombor yang ambil nombor yang inilah. Yang kita kira tadi tu, yang soalan A tu sebenarnya dia nak jawab soalan B. Bila kita dapat jawapan soalan A, sebenarnya dia nak tolong awak untuk jawab soalan B sebenarnya. Sebab tu cikgu bagi soalan ni macam ni. Kita kena cari A dulu baru dapat jawapan B. Maksudnya dekat sini, waktu Haris ni, Haris dia ambil masa 7 minggu 2 hari kan. Jadi kita ambil lah 7 minggu 2 hari ni. 7 minggu 2 hari tolak dengan kurang yang dia cakap kurang tu. Darwishah 2 minggu 4 hari. 2 minggu 4 hari. Betul. Tolak 2 minggu 4 hari sebab Darwishah dia kurang. Bila sebut kurang bermaksud Darwishah ni dia siap lagi cepat. Haris ni lambat. Dia terkedek-kedek sikit. Darwishah buat laju. Dapat 2 minggu 4 hari lebih cepat daripada Haris. Haris buat dah lambat. 2 minggu 4 hari baru siap Haris. Orang lain dah siap dah. Contoh Darwishahnya dah siap awal. Ceritanya macam tu lah. Ni contoh je bukan betul-betul Contoh. Okey, so maknanya kita kena cari Darwishah ni dia ambil masa berapa lama. So kita kenalah guna operasi tolak. Sebab kita nak tahu berapa Darwishah ambil masa untuk siapkan projek minggu STEM dia. Okey, sekarang kita nak tolak. 2 tolak 4. Boleh ke tak boleh? Tak boleh ni cikgu. So nak kena buat macam mana? Kita pernah belajar dulu. Cuba ingat balik. Kita kena buat apa? Pinjam. Pinjam daripada 7. So sini jadi berapa? 6. Sini jadi berapa? 12. Salah. Tengok saja cikgu nak tengok siapa nak letak 12. Salah. Kita kena ingat kita pinjam 1 minggu. 1 minggu berapa hari? Ramai nak letak 12. Cikgu nak tengok siapa nak letak 12.
Yes, tambah dengan 7. Tujuh. Jangan suka-suka je letak 1. Tengok So, jadi 9. Ya, barulah betul. 9 baru boleh tolak dengan 4. Macam tu. Awak selesaikan sendiri. Cikgu tak nak tolong. Selesaikan sendiri Ingat tau, cikgu saja nak tengok. Tak apalah yang salah tu tak apa. Belajar kan, biasalah. Nak tengok. Tapi baguslah dia bercakap juga. Yang pada yang lain tu senyap je, tunggu jawapan. Tak apa. Tapi awak dah nampak kat situ kan. Kita jangan letak 12. Sebab ini bukannya kita belajar nombor tau. Kalau contoh dekad dengan tahun, betul. Memang letak sini jadi 12. Sebab apa? Sebab satu dekad ialah 10 tahun. 10 tambah 2 memang 12. Sebab tu boleh letak 1 kat sini. Memang secara kebetulan boleh letak 1. Tapi kita kena ingat kita pinjam 1 minggu. 1 minggu 7 hari bukan 10 hari. Sebab tu tambah 7. Bila 2 tambah 7 dapat 9 bukan 10. Atau 12. So jangan salah. Tu kena buat betul-betul. Okey, selesaikan yang ni cikgu tak nak tolong. Okey, soalan C. Hitung jumlah tempoh masa. Okey, perkataan jumlah. Cikgu bulatkan jumlah operasi tambah kan. Hitung jumlah tempoh masa dalam minggu dan hari yang diambil oleh kedua-dua murid untuk menyiapkan projek itu. Jadi soalan tu cakap, dia kata dia suruh cari kedua-duanya. So bila dah sebut kedua-duanya, kena guna operasi tambah lah kan. Okey, tapi kena cari dulu Darwisyah punya berapa. Okey, so dia ambil oleh kedua-dua, cikgu gariskan 2 double line. Dua-dua, kehendak soalan nak dua-dua. Okey, so cikgu buat bentuk lazim dia dulu. Okey. So, bentuk lazim dia ialah seperti ini. Okey, so sini adalah minggu, sini adalah hari. Okey, kita tengok dulu Haris. Haris kita dah tahu dah. Haris ialah 7 minggu 2 hari. Tulislah 7 minggu 2 hari Haris punya. 7 minggu 2 hari. Ini untuk Haris. Ni Haris punya. Okey, bawah ni Darwisyah. Cikgu buat tulis Darwisyah punya. Okey, Darwisyah punya, awak kena cari jawapan yang atas ni dulu. Kalau awak tak dapat yang ni, tak bolehlah nak jawab soalan C. Sebab tu kena betul soalan B ni. Soalan B ni kalau salah, automatik soalan C akan salah. Okey, 9 tolak 4, cikgu kirakanlah dapat 5. Okey, 6 tolak 2 dapat 4. Okey, so inilah dia punya jawapan untuk Darwisyah. Okey, kemudian kita tambahkan. Bukan tolak tambah. Sebab soalan suruh jadi jumlah. Okey, tambahkanlah. Tapi bila tambah ni kena tengok betul-betul. Sebab soalan tu kata hari tak boleh lebih daripada 7. So maknanya berapa tu? Ni soalan cikgu kena betulkan ni. Soalan ni tersilap sebenarnya ni. Okey, so sebenarnya 7 minggu 2 hari tambah 4 minggu 5 hari. So dapat berapa awak tambahkan? Okey. Ingat, hari tak boleh lebih daripada 7. So tolak 7 tambah 1. Okey, ni soalan ni silap ni. Sepatutnya jawapan dia ialah minggu sahaja. Tak payah cikgu betulkan. Ataupun cikgu ubah tengok nanti macam mana. Okey, soalan 7. Selesaikan soalan 6 tu sendiri. Sikit lagi ni. Nanti soalan 8, 9 awak kena buat sendiri kot. Okey, berikut ialah perbualan antara 2 orang remaja. Okey, 2 orang remaja. Pembinaan sebuah pusat perniagaan sebanyak 5 peringkat mengambil masa selama 4 tahun 7 bulan. Setiap peringkat pembinaan mengambil masa yang sama. Okey, dia kata ambil masa yang sama. Kemudian dia ada 5 peringkat selama 4 tahun 7 bulan. Berapakah tempoh dalam bulan? Ni cikgu petakkan. Syarat dia nak dalam bulan saja. Bagi 1. Dia nak 1 je. Peringkat pembinaan. Guna operasi apa? Siapa boleh beritahu? Beritahu cikgu. Kalau nak cari 1 ni guna operasi apa? Berapakah harga seekor ayam? Harga 2 ekor ayam ialah RM20. Berapakah harga seekor ayam? Guna operasi apa? Cari 1. Guna operasi apa? Tak ingat dah. Tolak. Tolak? Nak tolak dengan apa? 4 tahun 7 bulan tolak 5. 5 ni bukan 5 hari. Ni 5 peringkat. Nak masuk mana? 5 nak masuk kat mana?
Cikgu nak tanya. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Fresi apa? Tolak. Tolak salah. Guna operasi apa ni? Yo, Ina deh. Okey, cikgu bagi tahulah. Jawapan dia ialah bahagi. Kita kena bahagi bila nak cari satu. Bukan darab. Darab nak cari banyak. Kalau cikgu kata berapakah dalam bulan bagi 10 peringkat pembinaan. Kalau cikgu cakap 10 peringkat pembinaan maksudnya banyak, betul tak? Baru darab. Sekarang cikgu suruh cari satu. Satu. Bila suruh cari satu sebenarnya bahagi. Contoh cikgu bagi. Cikgu ada RM10. Cikgu bagi duit sama banyak kepada 10 orang. Berapakah satu murid dapat? Mestilah bahagi. RM10 bagi 10 orang. Seorang dapat RM1. Tu maksud dia. Bila nak cari satu, guna operasi bahagi. Ingat. Bila nak cari satu, nak cari ada tu, bahagilah tu. Berapakah tempoh dalam bulan bagi peringkat pembinaan? Satu lah maksudnya. Tu maksudnya satu. Jadi bila sebut satu, kena guna operasi bahagi. Kalau cikgu kata bagi 7 peringkat pembinaan, darab. 5 peringkat pembinaan, baru darab. Ini satu. Bila sebut satu, kena bahagi. Okey, so kita kena buat bentuk lazim bahagi dulu. Ni semua susah ni, soalan TP5 ni. Tu cikgu kata, kalau awak boleh jawab, soalan ni memang ramai yang tak boleh jawab ni. Kalau cikgu suruh awak jawab sendiri, memang ramai yang kantoi. Okey, so cikgu buat bentuk lazim dia dulu. 4 tahun 7 bulan. Okey, cikgu tolong sikit yang ini Okey, so 4 tahun 7 bulan ni. Okey, lagi bagus kalau kita tukar kepada bulan dulu. Okey, so cikgu padam dulu. Cikgu buat macam mana? Cikgu padam yang ini. Cikgu tukar kepada bulan dulu. Macam mana cikgu nak tukar? Cikgu ambil 4 tahun. Okey, 4 tahun 7 bulan. Cikgu tukar kepada bulan sahaja. Tak nak ada tahun. Okey, so buat apa dengan 4 ni? Kita kena tukar dulu, betul tak? So 4 ni kita tukar kepada bulan. So maksudnya 4 ni tahun kepada bulan bermaksud besar kepada kecil. So kena darab dengan 12 sebab 1 tahun ialah 12. So kita ambil 4 darab 12. Bila dapat jawapan, tambah dengan 7 ni. So dapatlah jawapan berapa bulan. Okey, so 12 darab 4 ialah 48. 48 tambah dengan 7 ialah 55. Okey, so kita dapat 55 bulan. Bila kita dapat 55 bulan, barulah kita boleh bahagi dengan yang ini. Kan senang nak bahagi dah. Terus dapat jawapan. Ni kiralah sendiri. 55 bahagi 5. Macam mana boleh dapat 55 bulan? Cikgu tukar dulu 4 tahun ni. 4 tahun. Sebab soalan nak dalam bulan je. Dia tak nak tahun. Jadi semua yang ada tahun kena tukarlah. 4 tahun tukar dulu kepada bulan. Kenapa cikgu darab 12? Sebab besar kepada kecil. Bulan kan kecil. Darab dengan 12. Sebab 1 tahun 12 bulan. So 4 darab 12. Dapatlah 48. 48 tambah dulu dengan 7. Dapat 55. Baru boleh bagi. So dapatlah soalan ni. Okey. So cikgu nak beritahu awak. Soalan kita bincang sampai nombor 7. Okey, maknanya hari Khamis ni cikgu akan bincangkan soalan 8 sampai soalan 12. Dan juga satu lagi soalan TP6. Okey, soalan TP6. So mana kita akan bincang sampai hari kita akan guna sampai hari Khamis ni. Hari Khamis ni last guna buku My di SKP. Mana cikgu akan bincang lagi soalan 8 sampai soalan nombor 12. So awak try dulu buat 8 sampai 12. Hari Khamis ni kita akan bincang tengok awak dapat tak jawapan sama dengan cikgu. Mesti buat dulu.
Try dulu 8, 9, 10, 11, 12. Try buat. Salah tak apa. Buat saja dulu. Salah nanti buat pembetulan sama dengan cikgu. Try macam mana nak dapat jawapan. Kalau cikgu tak tolong, macam mana dapat jawapan tak. Siapa yang jawapan dia sama dengan cikgu. Contoh, ni soalan TP5 Siapa jawapan dia sama dengan cikgu, bagi tahu. Cikgu, jawapan cikgu sama dengan saya. Sebab ada markah kat situ. Tapi kena jujur lah. Janganlah tipu pula. Dia salah, lepas tu dia cakap betul. Kena bagi tahu cikgu. Cikgu, soalan 5 saya betul. Saya boleh jawab dengan betul. Sama jawapan dengan cikgu. Okey, bagi tahu. Siapa yang tak sama tu, buat pembetulan. Okey? Boleh tak? So, untuk hari ni... Okey, so untuk hari ni... awak tak payahlah hantar lagi Padlet. Cikgu tak akan hantar lagi Padlet tu. So, awak akan hantar Padlet pada hari Khamis. So, hari ni semua orang just buat saja dulu. Kemudian, update nama je. Update nama sahaja dekat dalam... orang panggil senarai nama yang dah buat tu. Sampai nombor 7, sampai nombor 12. Tapi tak payah masuk Padlet lagi. Okey, Padlet masuk hari Khamis ni. Hari Khamis ni masukkan semua. Sekali dengan TP6 sekali. Siapa yang nak dapat TP6 lah. Siapa yang tak nak TP6, nak dapat TP5 saja, buat sampai TP5 saja. Kalau macam Syafiqah, macam ada Uzaifah ke Zahidi yang selalu memang cikgu nampak, dia orang ni memang nak dapat TP6. Nabila yang rajin-rajin ni, buat soalan TP6 tu. Manalah tahu tiba-tiba awak boleh jawab, dapat dah TP6. Kan bagus, tinggi tu, maka TP6 kan senang nak dapat. Okey, so cuba try buat So hari ni tak perlu hantar dalam Padlet. Siapkan saja sampai muka surat 112 112. Try buat sampai 112. Tapi tak payah masuk Padlet. Padlet hantar hari Khamis. Okey? Tu sahaja. Okey, kita